Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan berkongsi satu perkataan bahasa Arab dari Al-Quran, iaitu akala, yang bermaksud makan. Bersama saya, Dr. Ashikin. Jom. Okay. Dalam Al-Quran, untuk perkataan akala ini, ada banyak versi. Banyak versi disebabkan oleh imbuhannya. Jadi cara untuk kita kenal imbuhan sama ada di hadapan atau di belakang dengan melihat kepada huruf-huruf yang telah saya senaraikan ini. Saya tak nak baca semua ni sebab panjang. Ada alif lam. Alif lam ni yang paling common lah, yang biasanya kita akan selalu jumpa. Jadi yang penting kita fokuskan kepada perkataan akala, macam ini. Okay, tak kulu, walaupun bunyinya kulu, tetapi cari ada alif, hamzah, lepas tu ada kaf dan lam. Dia mungkin berada di tengah-tengah, dia mungkin berada di depan sahaja, mungkin berada di belakang. Tetapi adalah merupakan gabungan alif, hamzah, kaf dan lam. Abaikan barisnya, sama ada baris atas ataupun baris bawah. Akala yang saya sebut tadi dengan membunyikan sebagai a, ka dan la adalah merupakan kita kata jazar atau root word, kata dasar. Jadi apabila mengalami proses perubahan kerana mengikut kedudukan dalam tata bahasa, maka dia boleh berubah menjadi kadang-kadang baris depan, kadang-kadang baris bawah. Jadi abaikan itu. Yang penting hurufnya adalah alif, hamzah iaitu a, and then kita ada ka dan lam. Okay. Jadi boleh rujuk untuk huruf-huruf imbuhan depan dan belakang. Mungkin senarai yang saya buat ini juga boleh memberi sedikit sebanyak pemahaman kepada adik-adik yang belajar bahasa Arab di sekolah ataupun di universiti, di mana-mana yang tahu wujudnya imbuhan-imbuhan, tapi kadang-kadang kita tak sedar apakah huruf-huruf yang merupakan imbuhan tersebut. Baiklah, kita akan teruskan kepada jenis makan. Sebenarnya saya telah menyenaraikan ayat-ayat yang berkaitan dengan makan ini dan saya dapati hampir mencecah 100 ayat. Jadi saya rasa saya tak perlulah untuk kongsi dalam presentation ini. Cukuplah untuk kita mengenali beberapa ayat yang mengikut konsep ataupun mengikut jenis makan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita memahami perkataan akala itu, bukan hanya memahaminya yang memberi maksud terjemahan, akala, makan, tetapi memberi definisi apakah yang diertikan oleh Al-Quran dalam menceritakan tentang makan. Okey, tanpa membuang masa, banyak ni, slide ni banyak, jadi saya akan pergi dengan cepat. Okey, pertama sekali adalah makan dengan adab dan tidak berkira. Kita boleh masuk, sebenarnya Allah ada menggariskan dalam Al-Quran bahawa kita boleh masuk dalam rumah keluarga kita, rumah mak ayah kita, rumah rakan kita dan boleh makan. Macam kita masuk dapur rumah mak ayah kita kan, kita ambil sendiri lauk semua. Tetapi masih lagi kita tertakluk dengan adab-adab walaupun di rumah ibu bapa kita. Dalam masa yang sama, ada perkara lain juga yang ingin disampaikan, iaitu jangan lokek, jangan berkira bab makan ni dengan orang lain, terutamanya ibu bapa kita. Okey, seterusnya makan, memberi makan kepada orang fakir. Orang fakir ni kita tahulah orang susah perlukan makanan. Tapi ada perkara yang kita kena fahami mengikut ayat Quran ni, dia ada memberi dua sifat kepada orang fakir ini, iaitu orang fakir yang dia diamkan diri saja, dia tak bagi tahu dia perlukan makanan, tapi dia fakir, dia perlukan makanan tapi dia malu. Satu lagi adalah orang yang mita.
Ya, jadi ada orang yang meminta dan ada orang yang tak meminta. Jadi kedua-dua ini sama ada dia minta ke, dia tak minta ke. Jadi kalau kita mempunyai rezeki, kita kena berilah makan ya kepada orang fakir. Seterusnya, makan buah zaitun dan minyak zaitun. Ya, buah zaitun, minyak zaitun ni sangat terkenal lah dalam kalangan orang Arab. Malah minyak zaitun juga disebut ya dalam Al-Quran sebagai minyak yang barakah. Ya, di mana minyaknya digunakan sebagai pencahayaan, okey, dan minyaknya juga ini disebut dalam Al-Quran untuk dijadikan bahan cicah. Ya, bahan cicah. Sebagai contoh dalam gambar ni iaitu humus. Ya, humus ni kacang kuda di sprinkle dengan minyak. Ini adalah salah satu kaedah mutabal dan sebagainya. Tetapi ada lagi kaedah yang memang kita cicah betul dalam minyak. Kemudian kita cicah dalam oregano ataupun dalam bahasa Arab disebut za'atar. Ya. Itu adalah salah satu kaedah bagaimana cara untuk makan minyak zaitun ni mudah-mudahan mendapat barakah sebagaimana Allah sebut minyak yang barakah kan. Okay, kemudian buah zaitun tu sendiri ya dihasilkan dengan proses sehingga merubah warnanya ya dengan jeruknya dengan kita letak. Dia ada lagi tu apa dipanggil ya? Dimasukkan carrot dekat dalam untuk cantikkan dia, untuk memberi kombinasi rasa dan warna. So itu yang berlaku untuk makan buah dan minyak zaitun. Seterusnya, makan yang sifatnya akan jadi senantiasa makan apabila berada dalam syurga. Ukuluha daim. Daim ni selalu makan. Ya, jadi itulah keadaan yang akan kita nikmati apabila menjadi ahli syurga nanti. InsyaAllah kita doa sama-sama ramai-ramai. Semoga semua yang mempunyai hati yang terpilih ini ya untuk mempelajari Al-Quran, mengetahui walaupun hanya satu perkataan, mudah-mudahan menjadi ganjaran untuk kita jadi ahli syurga dan dapat menikmati ya kenikmatan makan yang senantiasa di dalam syurga. Kenapa kita lapar tak? Kerana kita bersyukur dan kita menikmati yang Allah sediakan tu. Baik, seterusnya adalah makan makanan laut. Ya, makanan laut ini disebutkan sebagai lahman tariya, daging yang lembut. Ya, kebanyakan seafood memang lembut lah kan, ikan dia tak sama macam daging nak kena masak lama. Selalunya seafood ni memang kita masak pun sekejap dan Allah mudahkan kita untuk menakluki laut untuk mendapatkan hasilnya. Ya, di sini Allah sebut ya wa huwallazi sakharal bahra, dimudahkan laut itu untuk kita mendapatkan hasil. Seterusnya adalah berkaitan dengan satu bab makan yang sangat banyak kali disebut sehingga kalau saya tak salah 7 kali disebut, iaitu tentang harta, makan harta. Okay, makan harta ni adalah antaranya harta anak yatim, harta sendiri, harta orang lain dan harta pusaka dengan cara yang salah. Jadi tempatnya memang kat neraka lah. Okay, seterusnya makan membazir. Ini pun antara sifat ahli neraka, yang mana kita makan dengan pembaziran malah kita rasa sombong. Ada yang rasa sombong ya, bermegah sebab dia dapat beli makanan yang banyak, yang mahal-mahal, mewah-mewah, akhirnya tak habis makan, buang ya, membazir. Okay. Sini dia kata wala takuluha, jangan kamu makannya israfan, dengan pembaziran. Okey, kemudian makan dari hasil bumi, iaitu tanah dimudahkan oleh Allah untuk kita manfaatkan untuk pertanian ya. Okey. Seterusnya, oh ya, sebelum tu saya komen sikit. Sebenarnya kalau ikut sekarang ni bukan hanya tanah, macam-macam medium lagi kita boleh gunakan kan. Jadi kat sini Allah fokuskan tentang
tentang ciri tanah itu yang Allah sediakan untuk memudahkan kita membuat pertanian. Seterusnya, okey, berhala tidak makan. Ini sebenarnya berkait dengan kisah Nabi Allah Ibrahim yang bertanya kepada berhala, kamu tak makan ke makanan yang disembahkan ini ya? Jadi kita tengok kalau patung-patung sembahan di kuil-kuil pun menggunakan konsep yang sama, yang mana tak habis pun makanan tu, memang Tuhan dia orang tak makan ya. Okey, seterusnya makan adalah untuk kegembiraan. Ya, jadi kita rasa gembira, nikmat ya bila makan. Contoh yang paling dekat adalah buka puasa. Nikmatnya, bestnya makan kan. Terutamanya pada kanak-kanak yang baru belajar berpuasa. Okey, makan dan berseronok dengan berpada. Tadi kan juga kita cakap makan best, tetapi ada syaratnya iaitu berpada. Berpada adalah mengikut kemampuan dari segi ekonomi kita, dari segi tahap kesihatan kita, tenaga kita dan juga dia memberi manfaat ya. Bila kita makan dah terlebih, jadi pembaziran. Baik, seterusnya, okey, hasil tanaman yang banyak. Makan dari hasil tanaman yang banyak. Ini sebenarnya satu kisah yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi berkenaan dengan pemuda yang mempunyai kebun. Jadi kebun ni Allah takdirkan, Allah izinkan ya untuk mendapat apa kita kata hasil yang sangat lumayan daripada pertanian dia tu, daripada penanaman dia tu, sehingga setiap ranting memang berbuah. Kita kata memang maksimum production lah pokok itu. Okey, jadi ini merupakan satu gambaran yang Allah ceritakan Allah boleh buat macam tu dengan izinnya. Jadi kita tengoklah petani yang dapat menghasilkan hasil-hasil pertanian, seronok kan mereka kan dapat hasil. Okey. Seterusnya, makanan yang mana manusia pun makan, haiwan pun makan. Tengok anak tu lah, brokoli pun dia makan, kita pun makan juga brokoli. Carrot pun dia makan, kita pun makan juga carrot kan. Okay. Dan di antara ternakan ini, ada pula yang kita makan. Maksudnya kita bela, okay. Ada yang makan arnab kan. Okay. Kita bela dan kita makan arnab tu. Tapi kalau tengok dekat gambar yang kat bawah ni, saya mohon maaf lah ya kerana dalam gambar ni wujudnya imej-imej yang mungkin sebenarnya saya sendiri kurang senang, tetapi ada sebab kenapa saya kekalkan gambar ini. Okay, kita tahu haiwan-haiwan ini merupakan ternakan yang Allah jadikan untuk dimakan ya. Ayat ini dikata minha rukubuhum wa minha yakulun. Okay, maknanya ada binatang sebagai tunggangan, ada ternakan untuk dimakan. Okay, tetapi kita mesti juga mempunyai satu ilmu yang lain iaitu mengenali apakah binatang ternakan yang diberikan keizinan oleh Allah, dihalalkan oleh Allah untuk dimakan. Adakah bermakna apabila khinzir ini merupakan memang ternakan yang sangat mass production ya, ternakannya kita boleh makan kerana dia ternakan untuk dimakan? Tak boleh, sebab kita tahu dia haram kan. Sama juga dengan keldai, memang Allah dah sebut tak boleh makan. Jadi kita kena ada lagi satu pengetahuan yang lain, walaupun base ilmu dia tu mengatakan ternakan untuk dimakan, tetapi ada lagi ciri-ciri yang lain. Maknanya kita berhati-hati dalam membuat keputusan. Saya pernah tengok satu packaging babi, daging babi halal. Dari satu produk negara jiran lah. Okey. Fikir sendirilah. Okey, seterusnya. Makan buah-buahan. Okey, Allah minta kita ya makan berbagai jenis buah. Ya, kenapa? Kita tengok dalam ni kerana kita diminta makan buah-buahan yang berbeza mengikut khasiat. Ya, secara umumnya dia kata makanlah buah, tapi makan lagi buah yang mengikut khasiat ya. Di mana Allah jadikan buah-buahan ini ada kelebihan berbanding dengan yang lain. Contoh, kalau kita kurang vitamin C, apakah buah-buahan yang kita akan makan? Jadi setiap
jenis buah tu ada kelebihan masing-masing. Ada yang manis je rasa dia, ada yang masam, ada yang ada pahit-pahit sikit kan. Jadi setiap jenis tu berbeza-beza. Seterusnya, makan oleh para rasul dan para nabi. Okey, ini juga disebutkan banyak kali kerana Allah ingin menegaskan ya. Bila banyak kali maknanya benda tu penting. Jadi Allah nak bagi tahu rasul ni, para rasul ni, dia orang ni walaupun rasul, dia orang tetap manusia biasa. Tetap juga makan, tetap juga pergi kedai, tetap juga berjalan seperti biasa, ya. Okey. Jadi ada satu keadaan yang lain apabila orang musyrik ini ya, dia tengok bila rasul ni makan, kata apalah bezanya rasul dengan manusia biasa. Patutnya rasul ni orang kira macam level malaikat lah, maknanya tak makan, special kan, macam tu. Jadi main point dekat sini adalah Allah nak bagi tahu rasul pun makan kerana rasul ini adalah manusia, ya. Seterusnya, okey, yang ini menarik sikit. Dia berada dalam satu surah yang dipanggil Suratul Maidah. Al-Maidah ni hidangan ya, hidangan. Hanya dalam satu ayat, tapi tak habis pun ayat tu. Hanya 2 baris ya. Tadi kita dah tahu tentang khinzir dekat sini kan, hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Kat sini khinzir. Tapi kita bukan nak cakap pasal ni. Ini kita dah tahu dah dia haram. Kat sini kontennya adalah asalnya halal tetapi menjadi haram. Bilakah dia akan jadi haram? Pertama sekali dia tulis kat sini wal munkhaniqatu. Itu satu. Lepas tu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusub. Okey, apa semua benda ni? Mari kita tengok ya. Detail lah penerangan yang diberikan oleh Allah ni ya, tentang yang halal jadi haram. Pertama sekali, al-munkhaniqatu. Ini adalah haiwan yang terjerut leher. Bila terjerut leher dia mati. Tak boleh makan. Kemudian al-mauquzatu adalah haiwan yang dicederakan, sama ada dia dipukul ataupun tak tahulah kan, tapi akhirnya dia mati kerana pukulan itu, sama ada dia sakit ke, pendarahan ke. Kemudian al-mutaraddiyatu adalah haiwan yang jatuh dari tempat yang tinggi dan mati. Dan an-natihatu adalah haiwan yang mati kerana bersabung, bergaduh. Seterusnya wama akalas sab'u adalah haiwan yang telah diserang ataupun digigit oleh haiwan predator yang carnivore ya, illa ma zakkaitum, kecualilah kalau kamu sedar bahawa haiwan-haiwan ini walaupun telah mengalami situasi-situasi ini, tetapi haiwan itu ditakdirkan masih hidup, sekiranya disembelih ya, maka dia masih kekal menjadi halal. Tapi kalau mati, walaupun pada hakikatnya ini adalah haiwan-haiwan yang halal untuk kita boleh makan, tapi dah tak jadi halal. Ya. Okey, satu lagi wa ma zubiha 'alan nusub. Ya. Zubiha sembelih. Okey. Tadi kita kata okey, haiwan 5 jenis tu kalau masih hidup kita sembelih kan. Sembelih boleh makanlah. Sekarang ni sembelih juga, tetapi disembelih dan disembahkan kepada berhala-berhala. Tak sama dengan sembelih yang dimaksudkan dengan yang tadi tu, iaitu sembelih mestilah disebut dengan nama Allah. Barulah dia menjadi halal lah. Jadi kat sini bila disebut je, dipersembahkan saja kepada berhala, kepada ausan ni berhala lah, ataupun apa-apa yang selain pada Allah, maka definitely dia akan jadi haram. Tak boleh nak selamatkan dah. Nyawa ikan ke tak nyawa ikan ke tak boleh. Sebab dia dah disembelih dengan nama, bukan nama Allah. Seterusnya. Okey. Makan yang tak nampak makan ya. Okey. Tapi disebut sebagai makan, iaitu as-suhtu. As-suhtu ini sama'una lil kadhibi akaluna lis-suht.
makan rasuah. Okey. Kemudian makan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Perniagaan tu halal, riba tu yang haram, ya. Seterusnya makan tapi jangan ikut cara syaitan. Contoh dalam gambar ni, adik ni comel kan, makan tapi pakai tangan kiri. Jadi kita kalau ada anak-anak kecil, ada dalam keluarga kita ada budak-budak makan tangan kiri, bagi tahu kita makan tangan kanan, tukar, latih dia orang dari kecil. Sama juga dengan keadaan makan. Dia rasa macam lain macam dekat-dekat ya, bila makan daging saudara yang mati, iaitu mengumpat. Ya, kita mengumpat tu sedap, tapi kita tak tahu dia bersamaan dengan kita makan daging saudara yang mati. Ni pun kanak-kanak pun tahu dah mengumpat, cerita orang tu orang ni. Kena ajar daripada kecil, jangan cerita keburukan orang. Okay. Seterusnya, makan halalan tayyiban. Ya, banyaklah ayat dia. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban, ya. Okey, kemudian makan menyebut nama Allah. Okey. Makan bersyukur, ya. Tak kisahlah baca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana dan sampai habis. Okey. Seterusnya, cerita tentang makan tumbuhan dari berbagai jenis kumpulan, ya. Okey, kita tengok kat sini pun sayur sendiri pun dah macam-macam. Okey. Lepas tu kat sini jenis-jenis pokok pun dah macam-macam. Ni sampai memang dibukukan. Maknanya memang wujudlah ilmu ni sehingga kita mengetahui ya, memang wujudnya kumpulan-kumpulan keluarga pokok-pokok atau tanaman ini ya. Okey, seterusnya. Allahu Akbar. Okey, saya kalau tengok slide ni, dia macam nak kena tarik nafas lebih sikit. Okey, ini adalah keadaan dalam neraka, ya, di mana pertama sekali dia kata dalam neraka ini tak ada makanan. Wala ta'amun. Sini tengok ni. Wala, dan tak ada. Ta'amun, makanan. La ta'am, tak ada makanan. Illa, kecuali ghislin. Ghislin ni datang dari perkataan ghasala dalam bahasa Arab, iaitu cuci. Kalau kita cuci kan, cucilah, cuci baju ke, cuci pinggan ke, kan keluar air yang kotor kan. Maknanya benda-benda yang kotor tu setelah dicuci tu kita akan makan, kita akan minum. Dalam neraka ada ke cuci dengan air? Tak, bukan. Dan dicuci dengan api lah kan, cuci dengan azab lah. Jadi apa berlaku bila kena api neraka? Kulit kita luruh kan, diganti lagi dengan kulit, keluarlah nanah, darah semua. Jadi itulah makanan ahli neraka. Okey, dan juga ada buah. Orang cakap, wow, ada buah dalam neraka. Bolehlah makan. Makanlah. Okey, buah zakum, ya. La'akiluna min syajarin min zakum. Dan ditakdirkan ya, Allah menumbuhkan pohon yang digambarkan ini ya di Jazirah Arab. Boleh tengoklah dalam gambarnya ni ya. Sebagai tanda Allah create, Allah buat benda, nak suruh kita fikir, nak suruh kita menggunakan mata kita untuk berfikirlah. Dan kita kena fahami macam ni rupanya. Ini baru kat dunia, yang ke akhirat sebenar macam mana. Okey, kemudian api. Okay, api ni ya, orang-orang yang makan benda haram ya, sebenarnya dia makan api dalam perut dia. Okey. Okey, seterusnya tadi dalam neraka kan. Okey, masing-masing alhamdulillah, saya pun bercita-cita nak pergi syurga, tapi mudah-mudahanlah ada rahmat Allah. Bukan hanya untuk saya, untuk kita semua. Ya. Bila kita tengok tempat macam ni kan, contohlah, padahal mungkin ada lagi tempat yang lagi cantik lah.
makan dengan orang kata berbagai-bagai jenisnya, presentationnya cantik, kita rasa wow, it's very appetizing kan. Tapi dalam syurga, lebih daripada ni. Ini kan, kita kena pergi jalan lagi tau, nak pergi tengok makanan apa, nak pergi ambil makan. Dan syurga tak payah. Duduk je bersenggang-senggang, lepak-lepak, tahu-tahu okey nak makan lah, pup datang kan makanan. Ini cuma satu contoh lah. Tara ni pun kita dah seronok kan. Okay. Kemudian dia kata, makan ni, kalau kat dunia ni, Allah pesan, makan daripada rezeki Allah ni, tapi kita janganlah membuat keburukan, membuat kemusnahan di dunia ni. Ya? Allah suruh makan, Allah suruh minum. Ya, makan dan minum. Sama juga dalam syurga, ada makan, ada minum. Okay? Dua-dua seronok. Kat dunia pun dah seronok, kat syurga lagi seronok. Okay. Yang ini dia berbeza sikit. Okay, berbeza sikit. Setelah saya buat analisa daripada ayat-ayat yang saya kumpulkan, ada hal makan ini bukan tentang kita, bukan tentang manusia, tetapi haiwan-haiwan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah-kisah yang terlibat dengan para nabi Allah, ya. Mereka juga makan, ya. Dan Allah menceritakan daripada sini sebenarnya apakah bentuk-bentuk makanan kepada haiwan-haiwan ini. Itu secara indirectnya. Contohnya untuk serigala ini, dia adalah cerita berkaitan dengan Nabi Yusuf, kan? Yang dikatakan, abang-abang dikata tak ada dah mati dah Yusuf, kena makan dengan serigala. Maknanya serigala adalah pemaging. Macam itulah. Kemudian kisah burung ini yang mana dalam mimpi, ya, oleh kawan yang duduk dalam satu penjara dengan Nabi Allah Yusuf, ya. Dia mimpi burung ni datang makan roti yang kat atas kepala dia. Kemudian maknanya jenis burung ni makan benda yang macam tu lah, bijirin kan, hasil bijirin. Kemudian tentang unta ni adalah merupakan satu mukjizat, ya, kaum Nabi Saleh, kalau saya tak salah. Kalau saya tak salah lah. Kalau saya salah, betulkan tau. Saya pun ingat lupa ni. Okay. Yang mana dia dipesan, ya, kaum dia jangan kacau. Bagi dia makan. Okay. Bagi dia makan. Jangan kacau. Jadi maknanya dia menceritakan mukjizat dan juga jenis makanan, iaitu dia makan tumbuhan. Ya. Kemudian seterusnya, ada lagi satu yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yusuf, iaitu lembu. Di mana lembu yang gemuk makan lembu yang kurus. 7 lembu gemuk makan 7 lembu kurus. Kalau ikut memang okey, lembu bukan carnivore, macam mana dia makan lembu pula? Tapi itu dalam mimpi yang Allah ingin memberikan pengetahuan pada kita bahawa Nabi Allah Yusuf ni diberikan kelebihan ini, ya, untuk mentafsir mimpi. Seterusnya adalah berkenaan dengan anai-anai. Anai-anai ini ada dua poin yang saya ingin sampaikan. Pertama sekali adalah dia jenis makanan dia, ya. Ada 3 poin yang saya nak sampaikan tentang anak-anak ni. Pertama sekali, dia makan yang dia duduk dalam tanah, ya. Dia makan menukarkan benda tu menjadi tanah. Maksudnya hancur. Apa yang dia makan biasanya? Kayu, kertas, kan? Okey, jadi untuk cerita ni apa yang dia makan? Dia makan tongkat Nabi Allah Sulaiman. Ya. Tapi dia makan tak Nabi Sulaiman? Tak makan. Sebab dia, ada ke kita pernah dengar, okey, seorang
warga emas meninggal dunia kerana dimakan oleh anak-anak. Tak ada kan. Maknanya satu ilmu sebenarnya. Benda ni makan apa? Dia tak makan daging. Dia makan kertas, kayu kan. Okey. Jadi itu juga menunjukkan jenis makanannya, apa yang dia makan, apa yang tak makan. Yang kedua adalah bagaimana Allah memelihara jasad Nabi, para Nabi ini macam hidup. Ya, kalau lah tentera-tentera dia tu, jin dia semua tu tahu yang Nabi Allah Sulaiman dah mati, dia orang dah merdeka lama dah, lari lama dah. Tapi Allah kekalkan macam hidup. Itulah kelebihan para Nabi. Ya. Okey, satu lagi yang paling penting adalah, kita kongsi sikit lah kan. Setelah hampir, kalau saya tak salah lah, setahun lah ya, Nabi Allah Sulaiman ni mati. Kalau saya salah, tolong betulkanlah sebab saya tak mahir sangat ya. Setelah baginda mati, baginda wafat ya, barulah waktu Nabi Allah tersungkur, jatuh sebab patah dah kan, reput dah tongkat dia. Barulah orang sedar, jin sedar, tentera dia sedar bahawa Nabi Allah Sulaiman telah wafat. Sekiranya jin ini dikategorikan sebagai makhluk yang mengetahui tentang ghaib, maka lama dah dia tahu Nabi Allah Sulaiman dah mati. Tapi bagi yang orang kata berdamping dengan jin lah, apalah kan, mengetahui gaib, itu ini apa semua, kira sebenarnya tak betul lah. Sebab yang depan mata, Nabi Allah Sulaiman duduk depan mata, dia orang lagi lah, orang kata otai lah. Kan otai yang zaman dulu punya ni, jin ni. Pun tak boleh nak tahu. Setahun. Ya, duduk kerja depan Nabi Sulaiman. Tak tahu, tak sedar pun Nabi Sulaiman tu dah mati. Fikir sendirilah. Okey, seterusnya. Okey, ada lagi satu. Okey, ni jangan makan. Allah pesan jangan makan kepada Nabi Allah Adam dan Hawa. Okey, dan juga ada satu kisah lagi. Ni bukan jangan makan, tapi tak makan. Ni kisah Nabi Ibrahim, di mana ada malaikat yang datang menjadi tetamu. Masa Nabi Allah Ibrahim hidangkan makanan, Nabi Ibrahim sangat takut sebab dah hidang makanan tapi tak makan pun. Sebab malaikat tak sama macam Rasul. Rasul manusia, malaikat-malaikat. Malaikat tak makan. Ya. Seterusnya. Okey. Allah pesan makan. Okey. Bukan Allah pesan, Allah menceritakan orang kafir ni dia makan seperti binatang. Tengoklah cara makan ya, dengan orang kata pelahapnya, dengan gelojoh. Nauzubillah, sekiranya itu wujud dalam diri kita. Ya. Istighfar banyak-banyak, ubah diri kita. Dengan nampaklah macam penguturnya ya. Dan ada pula yang memang seperti binatang lah. Maksudnya kalau ni kalau jengking antara makanan manusia dijadikan snack. Ya, snack tepi jalan. Subhanallah, saya tak tahu nak cakap lah. Manusia. Saya tak ada komen lagi. Okay. Next slide. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam surah Saba. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Okay. Masa negeri Sabak ini kan, Ratu Balqis ni dia kan diminta untuk masuk Islam lah kan. Nabi Sulaiman dia menghantar kiriman. Okay, last kali diorang sebenarnya macam adalah kedegilan dia tu kan.
dan akhirnya Allah hilangkan nikmat. Sebenarnya negeri Sabak ni adalah negeri yang subur. Ya, dia mempunyai kepandaian mencipta empangan. Ya, mencipta empangan di mana memang sesuai sangat tau dengan tanah-tanihnya, dengan orang kata mungkin segala pH-nya apa semualah kan. Okey, dan akhirnya empangan ini bila Allah nak bagi bencana, digigit oleh tikus dan akhirnya air empangan itu melimpah sehingga merosakkan tanaman dan diganti dengan tanaman-tanaman yang tidak baik. Malah rasanya pahit, tak sedap. Okey. Seterusnya, makan bijirin. Bijirin ni tak kisahlah oat ke barley ke apa ke ni, banyaklah. Malah ia juga menjadi antara makanan yang baik untuk kesihatan kita. Dan selalu Allah gunakan perkataan sumbulah ini ataupun sumbulah ataupun kita kata tangkai daripada bijiran ini diperumpamakan kepada ganjaran apabila orang menginfakkan harta dia ke jalan Allah. Okey, alhamdulillah kini saya tahu satu perkataan iaitu akala, makan. Okey, sikitlah saya kongsi ya. Kalau kita nak kata kita nak tanyalah, dah makan? Akal tak? Okey. Dah makan ke? Akal tak? Atau kita cakap, okey saya dah makan. Akal tu. Tu saya. Ta awak. Untuk lelaki. Kalau kita nak cakap kawan perempuan kita, ti. Kan anti. Anta. Yang untuk Ana saya tu kenapa? Dah memang dah tata bahasa dia macam tu kan. Jadi, dia ada ta ti tu. Kalau tak untuk anta supaya kita tak tertukar. Ti untuk anti, tu untuk saya. Jadi, akala kan kita belajar hari ni. Akala. Kita kabung dengan antata yang kat belakang. Sambung ta yang kat belakang. Matikan lam. Akal ta. Dah makan. Awak dah makan. Atau untuk perempuan. Akal ti. Lepas tu. Kalaulah kawan kita yang tanya kat kita kan. Akal ti. Akal tu. Saya dah makan. Baik, itu saja Alhamdulillah. Saya rasa sangat berbesar hatilah dapat berkongsi pada hari ini. Satu perkataan, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita teruskan usaha kita. Sama-sama kita tambah dan saya haraplah untuk membolehkan kita lagi memahami perkara ni, apa yang kita belajar. Bukalah Quran selalu, carilah di mana. Ada tak kita jumpa perkataan yang kita telah belajar setiap kali kita tengok perkongsian dari saya ini. Okay? Mudah-mudahan kita semua dapat berkat, dapat rahmat daripada Allah dan menjadikan kita rasa lebih seronok tau bila tengok Quran tu. Ya Allah, seronoknya. Ada satu perkataan, dapat satu pun okey lah kan. Daripada kita tak faham langsung. Sebelum kita tak pernah, tak tahu. Kita tengok tu tak ada feeling. Sekarang ni Alhamdulillah satu perkataan pun kita dah ada feeling tau. Okey, baik itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya panjang umur. Diberikan kesempatan untuk terus berkongsi. Sebab sebenarnya memang best bila kita dapat faham Al-Quran. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.